Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita dapat bersua kembali dalam program Tafakuh Bulanan bagi imam-imam mukim Jajahan Pasir Putih. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan baca dua kitab saja deh. Kebetulan ada urusan sikit. InsyaAllah kita akan baca yang pertama kitab Tafsir Al-Jalalain, yang kedua kitab Tauhid Hidayatul Mutafakkirin. Kita pergi kepada kitab yang pertama, surah apa? Surah Al-Haqqah dah. Surah Al-Haqqah. Betul Baik, katanya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullahu ta'ala, Suratul Haqqatu. Kita baca Al-Haqqatu lagi molek Suratu Mubtada, Al-Haqqatu. Nah, kalau kira mudhafu ilaih baca Al-Haqqati, tapi dia panggil harakat hikayat. Kita baca bagi mengikut hikayat nama surah tu. Sebab dalam Quran, ayat Quran Al-Haqqatu mal-Haqqatu. Suratul Haqqatu makkiyatun ihda awithnatani wa khamsuna ayatan. Bermula surah Al-Haqqah ialah surah nisbah kepada Mekah. Tu khabar yang pertama. Khabar yang kedua mempunyai 51 ataupun 52 ayat. 1 atau 2 dan 50 ayat. Apa makna? 51 ataupun 52 ayat. Ini berbeza pendapat qurra' lah dah. Qurra' ni tapi maknanya huruf tu dia tak lari lah. Huruf Quran tak lari. Cuma berbeza para qurra' ni. Ada ayat yang apa dia ni setengah qurra' dia baca sambung dan mengatakan satu ayat. Nah, ada setengah qurra' dia kata ayat tu sebenarnya dua ayat yang berbeza. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Al-Haqqatu dengan mana al-qiyamatul lati yahiqqu fiha ma unkira minal ba'thi wal hisabi wal jazai. Itu tafsiran yang pertama kepada Al-Haqqah. Al-Haqqah dengan mana al-qiyamah. Haqqah bermaksud al-qiyamah. Jadi kalau gitu Haqqah ni salah satu nama bagi kiamat. Kiamat yang betul-betul berlakulah ataupun nyatalah padanya barang yang diingkari. Hari kiamat ni hari betul-betul berlaku. Haqqa yahiqu. Haqqa dengan mana benar-benar berlaku. Ya, benar-benar berlaku, betul-betul berlaku padanya pada kiamat, berlaku oleh barang yang diingkari akan dia. Gapo dia benda yang diingkari? Minal ba'si. Min tu huruf jar memberi makna al-bayan.
Dia panggil min lil bayan, min huruf jar. Dia ada banyak makna lah. Di antara makna dia ialah al-bayan, untuk menyatakan. Ma tu dia isim mubham. Ma tu perkara, barang. Dia panggil isim mubham, bukan isim muzhar. Isim ni dia ada 3 peringkat. Kata nama ni dia ada 3 peringkat. Yang pertama isim muzhar, yang kedua isim mudmar, yang ketiga isim mubham. Muhammadun, Allahu Muhammad, tu dia panggil isim muzhar, isim yang zahir, yang nyata makna dia. Kalau huwa huma hum, tu dia panggil isim mudmar, isim yang tersembunyi maknanya. Kalau ma, man, isim mausul dan sebagainya, ini dia panggil isim mubham, isim yang nak kata nyata sangat makna tidak, nak kata tersembunyi sebagaimana isim dhamir tak juga. Dia menengahi di antara isim muzhar dan juga isim mudmar. Boleh dah? Itu kata nama dalam bahasa Arab. Dia ada 3 peringkat. Dari segi jelas tak jelas makna dia tu, dia ada 3 peringkat dah. Boleh tu? Jadi ma ni ataupun man, dia duduk tengah-tengah. Dia panggil isim mubham. Jadi oleh kerana ma tu isim mubham, kita nak tahu juga apa makna ma tu. Barang yang diingkari oleh manusia di atas muka dunia ni berkenaan dengan kiamat. Minal ba'si wal hisab wal jazai, daripada kebangkitan dan hisab amalan dan juga balasan kepada amalan. Jadi hak tu apa nak nyata kepada ma. Sebab tu min roja tu dia panggil min lil bayan. Awil muzhiratu lizalika, au hurata. Au ni huruf ataf pada mana al-muzhiratu, ataf pada kata al-qiyamatu. Al-qiyamatu. Dengan al-haqqah, dengan mana al-muzhiratu lizalika. Al-haqqah artinya barang yang menzahirkan bagi demikian itu, demikian ma unkira. Lizalika lima unkira, bagi barang yang diingkari oleh manusia. Jadi al-haqqah dengan makna hari istiwa yang menzahirkan perkara-perkara yang diingkari oleh manusia. Jadi al-muzhiratu ataf kepada kata al-qiyamatu. Ada 2 tafsiran lah. Tafsiran yang pertama al-haqqah dengan makna al-qiyamah. Tafsiran yang keduanya ialah al-haqqah dengan makna al-muzhiratu. Boleh? Mal-haqqah ta'zimun li sya'niha, ta'zimun li sya'niha. Okey, apa itu haqqah? Dia kata perkataan haqqah ataupun al-istifham, ta'zimun jadi khabar bagi mubtada yang dibuang, takdir mubtadanya wal istifhamu. Dhabit wal istifhamu ta'zimun li sya'niha. Istifham mal haqqah tu ialah tujuan untuk membesarkan bagi urusannya, urusan al-haqqah. Boleh? Wa huwa mubtada'un wa khabarun. Wa huwa, iaitu perkataan mal haqqah tu terdiri daripada mubtada dan khabar. Ma dia panggil ma al-istifham, isim tu dia panggil ismul istifham dah, bukan huruf. Ma tu bukan huruf tu, bukan haraf tu, tu isim. Sebab tu boleh jadi mubtada. Al-haqqah tu jadi khabar. Khabarul haqqatu, ringkas cara dia kecek tu dah. Artinya jumlah mal-haqqah tu jadi khabar pula kepada haqqah hak mula-mula tu. Jadi orang panggil khabar jumlah. I'rabnya al-haqqah mula-mula mubtada. Mal-haqqah jumlah tu jumlah mubtada khabar. Mubtada yang kedua lah dia panggil. Al-haqqah yang kedua ni khabar kepada ma.
jumlah mubtada khabar jadi khabar kepada al-haqqah mula-mula. Boleh dah? Khabarul haqqatu, takdirnya wal jumlatu khabarul haqqatu. Jumlah mal haqqah ni jadi khabar kepada al haqqah yang pertama. Wa ma adraka mal haqqatu, wa ma adraka ay wa ma a'lamaka. Nah, apakah yang memberitahu kepada kamu apa itu haqqah? Jadi ziyadatu ta'zimin, ay wa hadzal istifham. Istifham ni pula ialah ziyadatu ta'zimin, tujuan untuk menambahkan lagi ta'zim, menambahkan lagi kebesaran benda besar. Orang kata benda besar kiamat, li sya'niha li sya'nil haqqah. Jadi mal haqqah mula-mula ta'zimul li sya'niha. Wa ma adraka mal haqqah, tanya sekali lagi tu wal istifhamu ziyadatu ta'zimin li sya'niha. Okey, itu main i'rab jadi dah. Dia kata fama al-ula mubtada'un wa ma ba'daha khabarun wa masaniyatu wa khabaruha fi mahallil maf'ulits tsani li adra. Okey, dia nak i'rab seperti itu. Wa ma adraka mal haqqah, ada berapa kalimah tu? Okey, wow, tak apalah. Dia ada ma, dia ada adra tu fi'il madi, ka tu isi dhamir, ma sekali lagi al haqqah. Dia ada 5 kalimah situ. 5 kalimah dah. Baik. Dia kata fama al ula, maka ma yang pertama, wa ma adraka tu ma yang pertama, mubtadaun, mubtada pula ba isim isi faham. Wa ma ba'daha khabarun, dan barang yang selepasnya i'rab jadi khabar. Apa mana kata adraka tu wa ma ba'daha tu, iaitu perkataan adraka itu jadi khabar kepada ma. Wa ma adraka ma mubtada, adraka jumlah tu jadi khabar kepada ma. Ambil. Wa ma as-saniyatu wa khabaruha fi mahallil maf'ulits tsani, dan ma yang kedua mal haqqah tu. Nah, mal haqqah tu ma yang kedua, nah, dan khabarnya iaitu perkataan haqqah. Mal haqqah, ma yang kedua tu mubtada dan khabarnya al haqqah. Baik, dua ni mubtada khabar sini dia jadi apa ni? Fi mahallil maf'ulits tsani, bagi li adra. Dia duduk pada tempat maf'ul yang kedua bagi adra. Adra fi'il madhi. Nah, adra fi'il madhi. Kah tu maf'ul yang pertama. Nah, mal haqqah tu jumlah mubtada khabar tu duduk pada tempat maf'ul yang kedua. Adra tu dia panggil fi'il muta'addi, dua maf'ul. Boleh kata tu? Boleh ke dah? Dia kena tahu sebuti-sebuti i'rab Quran ni, baru kita faham. Nah, tak dapat tidak. Batu ulama ni dia tulis kitab-kitab i'rabul Quran. Dia tulis lama dah, ulama-ulama tulis kitab i'rabul Quran. Sebuti Quran tu ulama tulis kitab untuk i'rab setiap huruf, setiap kata yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan jadi panduanlah kepada ulama-ulama lain untuk mentafsirkan Quran. Tak tahu i'rab macam mana nak boleh tafsir Quran. Kena tahu i'rab kedudukan kelima-kelima kata-kata. Kazzabat Samud wa 'Adun bil qari'ah, telah dusta oleh kaum Samud, wa 'Adun dan juga kaum 'Ad bil qari'ah. Al qari'ah dengan mana al qiyamati. Al qari'ah dengan mana al qiyamati. Li'annaha taqra'ul quluba bi ahwaliha. Pasapakah ni lam tu lam lit ta'lil, kenapakah kiamat dinamakan qari'ah? Hak ni
Kalau kita nak takdir lagi ni lah. Nah, wasummiyatil qiyamatu bil qari'ah li annaha. Oh tu dia panggil li annaha tu ta'liq kepada perkataan yang mahzuf. Wasummiyatil qiyamatu bil qari'ah li annaha. Dinamakan kiamat dengan qari'ah kenapa? Kerana kiamat ni li'annal qiyamah taqra'u, dia mengetuk al-qulub akan hati manusia. Ketuk dengan apa? Bi ahwaliha, dengan bencana-bencana kiamat yang berlaku. Okey, dalam setengah-setengah kitab tafsir, dia tafsir lagu ni tu'assirul quluba bi ahwaliha. Ada setengah ulama tafsir dia kata taqra'ul quluba bi ahwaliha. Ada ulama tafsir tu'assiru fiha khaufan wa faza'an. Tu'assiru fiha khaufan wa faza'an. Kiamat tadi dia memberi kesan di dalam hati manusia akan ketakutan dan juga faza' ni kejutan lah. Nah, taqra'ul quluba bi awwaliha. Dalam tafsir lain ada sebut tu'athiru fiha khaufan wa faz'an. Baik. Ini dua kaum yang mendustakan Nabi mereka, kaum Samud dan juga kaum Ad. Kaum Samud ni kaum Nabi Saleh alaihi salam. Kaum Samud ialah kaum Nabi Saleh alaihi salam. Perkampungan mereka duduk di Al-Hijri. Dalam Quran ada surah Al-Hijri. Itu dia. Dalam Quran ada surah Al-Hijri. Al-Hijri itu nama tempat lah. Tepat di antara Hijaz dan juga Syam. Sebab orang Arab ni dia musafir pergi berniaga. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Keselamatan yang Tuhan beri kepada orang Quraisy ketika rihlah mereka ke Syam pada musim sejuk dan juga musim panas. Musim sejuk pergi di Syam, musim panas pergi di Yaman. Jadi orang Arab ni musim sejuk pergi ke Syam, maka dia akan melalui kesel-kesel kampung ataupun bandar lah peninggalan kaum Samud. Sebab dia terletak di antara Hijaz ni dia termasuk Mekah, Madinah, Taif. Terletak di antara Hijaz dan juga Syam. Maknanya orang Mekah orang Madinah nak pergi berniaga ni lalu Hijaz nak pergi di Syam pada musim sejuk. Manakala kaum Samud, kaum Ad pula ialah kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud ni duduk mana ni pula? Duduk di Ahqaf di Yaman. Duduk di Ahqaf di Yaman. Jadi pada musim panas orang Arab ni nak pergi berniaga di Yaman, maka dia akan melalui perkampungan Al-Ahqaf. Perkampungan Al-Ahqaf. Jadi acap kali disebut dalam Quran ni dua kaum ni sebab orang Arab ni dia boleh tengok kesan kebinasaan kepada dua kaum ni. Fa amma Samud fa uliku bit-taghiyah. Maka adapun kaum Samud maka mereka dibinasakan bit-taghiyah, dengan taghiyah. Apa makna taghiyah? Ai bisayhati, dengan pekikan. Sayhah ni dengan pekikan malaikat. Itu dia. Al-mujawizati lil haddi fi syiddati. Pekikan tadi yang melebihi hak dia dari segi pada kekuatan dia. Kalau orang pun jekoh ni, pekikan ni jekoh lah. Kalau orang jekoh, orang suruh kuat pun kita kejutkan lah. Naling tak. Ini malaikat ni pakat duduk keliling perkampungan kaum Samud tadi, pakat tepi, pakat jekoh. Baik. Itu satu tafsiran kepada At-Taghiyah. Ada tafsiran yang kedua, At-Taghiyah dengan mana Ar-Rajfah. Ar-Rajfah, gempa bumi. Tulis tafsiran kepada At-Taghiyah
gempa bumi yang cukup hebat, yang mematikan semua sekali. Tak ni ngabako. Jadi kaum Ad dan juga kaum Samud ni dia panggil golongan generasi orang Arab yang pertama. Dia panggil Al-Arabul Ba'idatu, Al-Arabul Ba'idah, Arab yang telah, Al-Arab Al-Ba'idatu artinya yang telah pupus keturunan. Jadi lah ni tak ada. Kalau kita pergi tanah Arab, kalau kita nak cek di Tibari, tak ada orang Arab hak keturunan daripada Arab Samud dan juga keturunan daripada Arab Ad, tak ada. Kenapa? Kerana diturunkan azab ke atas mereka, azabul istiqsal, azab yang mematikan keturunan. Tak ada berlaku lah. Sebab tu nama Arab-Arab lagu ni, Arab semua ni, Arab tulis ni, Arab semua ni. Kaum Samud ni dia panggil Al-Arabul Ba'idah. Arab Ba'idah maknanya yang telah pupus keturunan dia. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Dan adapun kaum Ad pula, maka mereka dibinasakan dengan angin putih beliung lah, sarsarin, angin putih beliung yang sarsar. Apa makna sarsar? Syadidatis sauti, syadidatis sauti, yang kuat suara dia. Jadi angin ni kalau kuat suara tu maknanya ribut sana lah. Kadang-kadang ribut kuat sikit pak kita bunyi suara kan, jalan tu. Tapi bukan suara biasa-biasa, suara syadidatis sauti, yang bersangat kuat suara angin. Atiyatin ay qawiyatin syadidatin ala adin, ala adin, ma'a syiddatihim wa quwwatihim. Yang kuat, angin tadi yang kuat, meniupnya yang kuat, syadidah, syadidah kuat jugalah, yang amat berat lah, kuat yang amat teruk, yang amat berat ke atas kaum Ad, serta kekuatan mereka. Serta kaum Ad ni kaum yang kuat, yang gagah. Kaum Ad ni kaum yang kuat dan juga kaum yang gagah, tapi tak pada nak lawan itu. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma. Sakharaha ay arsalaha bil qahri, artinya telah menghantar oleh Allah akan angin tadi bil qahri, dengan penuh kekuatan, alaihim ke atas mereka, ke atas kaum Ad. Lama mana? 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Angin tak berhenti lah tu, putih beliung tak berhenti tu. Awaluha min subhi yaumil arbi'ai. Awaliha awali samaniyati ayyam. Hari yang pertama daripada 8 tu bermula, min tu min dari ibtida' dah, bermula daripada subuh hari Rabu. Subuh hari Rabu li thamanin baqina min Syawalin, bagi 8 hari yang berbaki daripada bulan Syawal. Hari yang keberapa kita kira? Pada hari akhir. Bermula daripada subuh hari Rabu, bagi 8 hari yang berbaki daripada bulan Syawal. Kalau kita kata bulan Syawal 30 hari ke, bermakna bermula hari yang ke 23 tak? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tu mula hari 23 daripada bulan Syawal. Wa kanat fi ajuzi syita'i. Okey. Wa kanat ay wa kanat samanatu ayyam dari, dan adalah 8 hari tadi fi ajuzi syita'i, artinya pada akhir-akhir musim sejuk, pada akhir-akhir musim sejuk. Baik. Batu dalam satu hadis Nabi ni, setiap kali angin bertiup tak kuat mana, maka Nabi ni pucat muka. Setiap kali gitulah, angin bertiup sikit je pucat muka Nabi.
Dan Nabi ni duduk tak lekat, dia panggil, duduk cacat, pergi mari. Maka ditanya, isteri Nabi tanya, Aisyah tanya kepada Nabi, pasal apa Rasulullah setiap kali angin tiup walaupun tidak kuat, Rasulullah ni cukup bimbang. Jadi kata Nabi, aku takut berlaku sebagaimana kaum Ad lah. Itu dia. Itu Nabi bimbangnya. Husuma dengan mana mutatabi'an, dia tidak berhenti 8 hari, 7 malam 8 hari itu tidak berhenti. Mutatabi'atin, hal keadaan berterusan. Syubbihat bitatabu'i fi'lil hasimi fi i'adatil kayyi 'ala da'i karratan ba'da ukhra hatta yanhasima. Ini sebenarnya ayat tashbih. Kata husuma ni kata tashbih sebenarnya. Syubbihat ditashbihkan, ditashbihlah. Ditashbih itu apa dianya? Boleh kata, kita kata riyah. Syubbihatir riyahu, ditashbihkan angin putih beliung yang mari 8 hari turut-turut tu dengan berturut-turutnya perbuatan al-hasim. Al-hasim ni dia satu jenis perubatan zaman jahiliah dulu, iaitu perubatan dia panggil al-kayyu. Ada orang Arab ni nak hilang penyakit ada orang ko ataupun pada binatang ko, dengan cara dia letak besi panah besi. Kalau nak kering luka memang seksual, nak kering luka ko nak mati kumis, cara dia panah besi tok situ. Dia panggil perubatan cara al-kayyu. Tapi jadilah mujarab lah. Mujarab. Baik, tu amalan dia lah, amalan orang jahiliah, terutama binatang. Kalau uta berkurak kau berapa, uta kurak ni Nabi pernah sebut dalam satu hadis. Nabi kata la adwa wala tiyarata wala hama wala safara. La adwa, tidak berjangkit penyakit ni kata Nabi. Wala tiyarah, dan juga tak ada suwi-suwi majam-majam tu. Wala hama, dan salah etikok yang mengiktikad bahawa manusia apabila mati roh dia jadi burung. Wala safara, dan juga tak ada suwi pada bulan Safar. Bulan Safar lah ni. Orang Arab jahiliah dulu memang dia kata bulan Safar ni bulan suwi lah. Dia tak buat lah, dia berhenti hijau nikah berapa, dia tak nikah lah pada bulan Safar. Jadi Nabi kata, ni kita kena percaya lah Nabi kata, sebab Nabi kata dengan wahyu. Sebenarnya penyakit hak berjangkit ni tak ada, kata Nabi. Lepas tu lagu mana kawit tak kawit tu, susah juga kita nak faham dah. Tapi Nabi royak, hadis ni hadis sahih. Nabi royak kita kena yakin. Nabi kata sebenarnya tak ada penyakit hak berjangkit. Umeh dia tidak berjangkit. Aku mana agak sedangkan kita ni ada akta untuk gapo, untuk dia panggil apa, PKP tu lah. PKP tu dia guna akta umeh berjangkit. Dia boleh kerajaan berhak untuk mengenakan PKP lah. Kalau tak rakyat lama tak lagi mari kita tak kerja. Kenapa? Kerana akta penyakit berjangkit. Tapi Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata tak ada. Penyakit ni tak jangkit sebenarnya. Baik, jadi orang Arab Badui dia tanya Nabi. Dia kata, lagu mana wahai Rasulullah, saya ni pergi unta. Okey, unta saya ni, kawan ni unta saya ni serupa dengan azibak, serupa dengan kijai, comelnya. Licin kulit, minyak molek kulit. Tapi dia pergi masuk kawan sebentar je dengan unta-unta kurat, jadi kurat dia. Dia tanya Nabi, lagu mana lagu tu? Dia tanya Nabi.
Nabi kata tak jakit. Tiba-tiba uta dia hok segar molek, hok licin molek, gi kawal sebentar aja dengan uta-uta hok kurat tu, habis kena kurat. Supaya kita kalau sakit mata kan, sakit mata. Sakit mata seorang dalam keluarga, habis orang lain. Habis orang. Baru ni hamba kena 4-5 orang habisnya. Asal anak wakil daripada sekolah habisnya kena belaka. Jadi Nabi sebut tu kita berasa pelik lah. Baik. Nabi tanya gini. Nabi tanya, faman a'dal awwalah. Kumeh mana mari jakit kepada hak mula-mula tu. Tu hak kurat dah tu. Okey, kalau mu kata hak tidak kurat gi saing hak kurat ni jadi jakit situ. Lepas tu hak kurat dah mari mana? Mari mana? Jadi jawapannya mari daripada hak lain. Hak lain tu pula mari mana? Hak lain tu mari mana? Supaya kawi lah. Kawi yang mula-mula tu jakit daripada siapa? Tanya Sid. Orang yang mula-mula kena kawi, jakit daripada mana? Tak ada, Tuhan buat. Jadi apabila orang mula-mula tidak jakit daripada siapa-siapa, orang kedua, yang ketiga pun Tuhan buat dengan tidak jakit jugalah. Apa dah tu? Lepas tu Tok Siwi duduk dekat tu. Tok Siwi duduk dekat tu, katanya Ibn Hajar, katanya Ibn Salah, dia kata adalah takwilnya. Apa dia ni? Nabi kata firra minal majzumi firaraka minal asad. Itu pun hadis sahih juga. Kamu jauhkan diri daripada orang nyakit bala sebagaimana kamu jauh daripada singa. Jadi boleh jadi orang kata takut jakit berkali. Bukan kerana takut jakit. Bukan kerana takut jakit sebenarnya. Takut kita bersangka buruk kepada orang tu. Takut kita jadi bala kita, demo. Jadi sebagai sadu zara'i, Nabi kata duduk jauh lalu, jangan masuk dekat. Boleh faham? Itu dituju kepada orang muhimeh, kata Imam Ibn Salah. Tapi kalau orang kuat imeh, tak apalah duduk dengan orang bala, orang jakit. Lepas tu apabila kena kepada dia, dia kata nak ke mana? Engkau takdir Tuhan. Jadi tak salah kepada orang itulah. Jadi orang kuat imeh tak apa. Orang muhimeh, Nabi kata duduk jauh demo. Kalau duduk dekat, kalau kena nyakit demo supaya dia juga, demo akan royak ke dia, punca daripada mu lah. Jadi tak kena lagu tu. Jadi hal tu dia panggil sebab musabab saja. Ya, kita kena faham masalah nyakit-nyakit ni sebagaimana orang kena COVID yang pertama Tuhan letakkan virus COVID kepada dia. Orang yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai kepada kita pun gitulah. Masing-masing Tuhan ambil COVID itu tok pada dia. Bukan jakit sebenarnya. Waktu kita kena faham apa yang disebut oleh Nabi SAW. Lepas dah? Baik. Lari jauh sikit. Jadi ditashbihkan dia punya riyahul atiyah tadi, ditashbihkan angin yang bertiup kuat tadi dengan perbuatan al-hasim. Al-hasim ni orang panggil pakar perubatan zaman jahiliah, yang mana cara berubat dia ialah dia letak besi panah, sama ada pada orang ke ataupun pada binatang. Jadi binatang tu hok kudi, hok berapa, maka dia ambil besi panah, dia letak, dia akak, turut-turut. Akhir sekali siapa kau kering, geleparlah untuk tu nya, tapi siap. Tu dia. Dengan ditashbihkan riyah, angin yang mari berturut-turut 8 hari tadi, ditashbih dengan berturut-turutnya perbuatan al-hasim. Al-hasim tu untuk bomo tu lah, pada mengembalikan al-kayyi. Al-kayyi ni besi panah, ala da'i ke atas tempat nyakit. Kalau kudih-kudih lah, karatan ba'da ukhra, sekali selepas daripada sekali, hatta yanhasima, sehingga sembuhlah daripada nyakit tersebut. Itu dia. Baik, boleh faham dah? Itu mana dia nak yang kata perkataan husuma tu perkataan tashbih Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka kamu boleh tengok, wahai Muhammad, ya Muhammadu, ni khitab pada Nabi ni, maknanya kalau kamu tu ada dah. Fataral qauma,
ai fatubsiru anta ya Muhammadu law kunta hadiran hazihil waqi'atah. Mu akan tengok wahai Muhammad kalau mu tu hadir tengok peristiwa yang berlaku tu. Nah, kalau mu hadir pada masa tu mu boleh tengoklah. Tengok apa? Al-qauma akan kaum tu. Nah, fiha sar'a, fiha firrihi as-sarsari, firrihi as-sarsari, pada angin yang bertiup kencang tadi. Sar'a ay matruhina, mereka dalam keadaan terlontar. Nah, halikina ay mayitina, mati. Nah, terlantar semua sekali, kita kata bergelimpangan. Nah, hal keadaan mereka mati. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seolah-olah mereka tasbih bandingan mereka, seolah-olah merekanya a'jazu ay usulu nakhlin, seperti batang-batang pohon tama, khawiyatin saqitatin, khawiyah dengan mana saqitatin yang tumbang, farighah yang kosong. Farighah yang kosong ni artinya kosong daripada daunnya, nah, kosong daripada pelepah semua sekali, batas saja, seolah lagu itulah. Fahal tara lahum min baqiyah, maka adakah kamu dapat lihat bagi mereka wahai Muhammad tu, kalau takdir kamu ada pada masa itulah, adakah kamu dapat lihat min baqiyatin. Min baqiyah tu, min tu min zaidah tu dah. Baqiyat itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia panggil majrur. Majrur maf'ulun bih, apa dia ni mansublah. Min baqiyah mi huruf zaidah, baqiyatin mansubun, maf'ulun bih mansubun bi fathatin muqaddarah. Nah, bi fathatin muqaddarah, mana min zuhuriha gapo istighalul mahalli bi harakatil jarri bi min az-zaidah. Tu cara i'rab dia lah. Maknanya baqiyah tu nampak bagi bawah, sebenarnya mansub, sebenarnya nasak dengan fathah muqaddarah. Kenapa terpaksa muqaddarah? Sebab dia terhalang daripada zahir dia tu, terhalang dengan baris bawah kasrah dimasuk huruf min zaidah. Lepas dah. Jadi maknanya baqiyah tu maf'ulun bih lah. Maka adakah kamu dapat lihat wahai Muhammad sekiranya kamu hadir bagi mereka baqiyah, adakah doa berbaki? Dia kata sifatu nafsin muqaddaratin, perkataan baqiyah tu jadi sifat, jadi na'at kepada apa dia ni, mausuf dia, mausuf takdir mausuf nafsin. Artinya asalnya gini, min nafsin baqiyah. Jadi baqiyah tu jadi sifat kepada apa? Kepada mausuf dia takdir nafsin. Boleh? Awit ta'u lil mubalaghati, ataupun ta tu min baqiyah tu ta bagi mubalaghah, ta bagi mubalaghah, ai baqin, ai baqin. Mana ta tu ta mubalaghah saja. Nah, baqin tu tidak perlu lagi kita takdir mausuf nafsin, tak perlu lagi lah. Bak ta tu ta mubalaghah, nak menunjuk kepada mubalaghah. Jadi ada dua i'rab lah sininya. Ada dua tafsiran sini. Tafsiran yang pertama, baqiyatin dia jadi sifat, jadi na'at kepada mausuf yang ditakdirkan, iaitu nafsin, ai min nafsin baqiyah. Tafsiran yang kedua dia kata tak perlu kita takdirkan mausuf, dan tidak jadi sifat pun. Nah, boketa yang ada tu ialah ta mubalaghah, ai baqin, artinya ada qadah baqi. Jawapannya la. Jadi sebab tu orang panggil istifham ni istifham ingkari. Fahal tara lahum, adakah kamu lihat Muhammad bagi kumpulan mereka, adakah dok hak baki hak hidup lagi? Jawapannya la. Waktu jawab kepada istifham.
Wa jaa fir'aun wa man qibalahu. Dan hak ni tulis qibalahu dah. Hak tu ke mana? Qibalahu wa qablahu. Qablahu lain. Wa jaa fir'aun wa man qibalahu. Ana hak amor ni qibalahu. Lain dah. Qablahu ke qibalahu? Qibalahu. Jadi ada dua-dua lah. Memang ada dua qiraat betul lah. Nah, tapi qiraat Asim riwayat hafaznya qablahu wa man qablahu. Okey. Kita baca ni dulu sebab dia akan sebut pula hak qablahu tu. Wa jaa fir'aun wa man qibalahu ay atba'uhu. Dan telah datanglah Fir'aun dan mereka yang qibalahu, sebelah depan mereka. Sebelah depannya Fir'aun. Siapa dia maksud sebelah depan ni? Atba'uhu, pengikut-pengikut dia. Wa fi qira'atin, ini ada satu qiraat yang lain, qiraah sab'iyah, qiraat 7 juga, bi fathil qafi wa sukunil ba'i. Artinya wa man qablahu. Okey. Ai man taqaddamahu. Kalulah kita baca dengan qiraat qablahu, apa maksud man qablahu? Ai man taqaddamahu, orang yang terdahulu daripada Fir'aun. Man taqaddamahu, taqaddama Fir'aun. Telah datanglah Fir'aun dan juga orang-orang dan golongan-golongan yang telah terdahulu daripada dia. Siapa dia? Man taqaddamu tu isim mubham pula. Jadi apabila isim mubham biasanya berhajat kepada bayan, maka dinyatakan man tadi minal umamil kafirati, daripada umat-umat yang kafirlah yang datang sebelum daripada Fir'aun. Jadi ada dua makna dah. Kalau baca man qablahu artinya umat-umat dulu yang kafir yang sebelum daripada Fir'aun. Tapi kalau kita baca wa man qibalahu wa jaa fir'aun wa man qibalahu, dengan ayat ni dengan maksud telah datang Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya. Boleh pergi belakang. Wal mu'tafikatu ay ahluha. Dan juga penduduk-penduduk bagi negeri yang di balik bumi. Mu'tafikah ni artinya bukan nama negeri itu sebenarnya. Dia bukan nama negeri juga mu'tafikah ni. Mu'tafikah artinya wal mu'tafikatu ay wal aradi al mu'tafikatu. Dan juga penduduk-penduduk bumi yang dibalik oleh Allah Ta'ala ataupun oleh Jibril. Ay ahluha. Ay ahluha. Pasal apa perlu tafsir kepada ahluha? Sebab dia atas kepada Fir'aun. Kalau bumi dia tak mari, orang yang mari. Telah datang oleh Fir'aun. Wa man qibalahu, dan juga pengikut-pengikutnya. Satu tafsir. Tafsir yang kedua, wa man qablahu, dan juga umat-umat kafir yang dahulu. Wal mu'tafikatu, dan telah datang juga bumi yang dibalik. Bukan bumi datang, bukan bumi lah, ahli bumi. Sebab tu dia tafsir dengan ahli, penduduk-penduduk bumi yang dibalik. Siapa dia? Wahia mu'tafikatu qura qaumi lutin, iaitu perkampungan bagi kaum Lut. Dia banyak kampung lah, dia ada banyak kampung juga. Baik. Dia sebut dalam kitab-kitab tafsir lain, dia kata ada lima buah kampung sebenarnya. Kampung Nabi Lut tu. Sebab tu dia kata qura tu jamak bagi qaryah. Dia tak kata qaryatul Lut, dia kata qura qaumi Lut. Perkampungan kaum Lut. Sebab itulah dia mari perkataan mu'tafikat tu jangan jamak. Jadi boleh mu'tafikat tu boleh kita takdir al-aradi al-mu'tafikat ataupun al-qura. Wal mu'tafikatu ay wal qura al-mu'tafikatu, dan bumi-bumi kampung-kampung yang dibalik. Itu kampung Nabi Lut lah. Jadi datangnya semua sekali Fir'aun, man qablahu mu'tafikat, wa jaa bil khati'ah. Datanglah mereka dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Bil khati'ati ay bil fi'lati al zatil khata'i, dengan perbuatan-perbuatan yang mempunyai kesalahan, perbuatan yang salah lah.
fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Maka apa dia ni, derakalah mereka itu, Fir'aun man qablahu mu'tafika, derakalah mereka itu akan rasul Tuhan mereka, ai Lutan wa ghairahu, iaitu Nabi Lut. Rasul Tuhan mereka tu iaitu Nabi Lut dan lain daripada Lut. Lain daripada Lut tu siapa dia? Kalau rasul bagi Fir'aun enggak, Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Wa man qablahu tu boleh jadi kaum Samud juga, Nabi Hud dan juga Nabi Saleh. Fa akhadhahum akhdatan rabiyah, maka mengambil Allah Taala akan mereka itu akan sebagai pengambilan yang rabiyah, ai zaidatan fi syiddah ala ghairiha. Ambil ni maknanya kena ke azab lah, Tuhan bertindak ataupun Tuhan kena ke azab ke atas mereka sebagai pengambilan ataupun sebagai azab yang rabiyah, yang zaidatan fi syiddati ala ghairiha, ia bertambahlah pada kedahsyatannya ke atas lainnya, ke atas kumpulan lain. Jadi kumpulan-kumpulan yang disebut ni maka dikenakan azab oleh Allah Ta'ala lebih daripada kumpulan-kumpulan yang lain. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah, sesungguhnya kami bila mana air itu meninggi, lamma taghal ma', bila mana meninggilah air, ala fawqa kulli syai'in, ala itu nak tafsir kepada tagha tu dah, bukan ala urja tu, ala fi'il madhi tu, ala ya'lu, tu dia, ala urja dia tulis gitu. Nak tafsir kepada taghal ma', artinya ala al-ma'u, telah meninggi oleh air tadi melebihi ke atas tiap-tiap suatu. Baik, tiap-tiap suatu tu perkataan mubaham pula. Perkataan isim mubaham. Gapo tiap-tiap suatu? Dia pun nyatalah minal jibali wa ghairiha, terdiri daripada bukit dan juga lain daripada bukit. Zamanat tufani, ala fauqa kulli syai' zamanat tufan, meninggilah air tadi pada zaman berlaku banjir besar. Jadi zamana tu zarah tadi dia takluk pada kata ala, meningginya air, menaiknya air tadi bila? Pada zaman banjir besar Nabi Nuh alaihi salam. Hamalnakum fil jariyah, hamalnakum yakni aba'akum iz antum fi aslabikum. Baik, hamalnakum dengan mana? Hamalna aba'akum, yang mana ketika mana berlaku banjir besar tu kami apa dia ni tanggung, kami bawa kamu tu menuju kepada, tuju pada orang Arab, tuju pada kita. Sebenarnya hak Tuhan selamat tu siapa dia? Datuk nenek kamu. Tapi pasal apa Tuhan kata selamatkan kamu? Tu dia, kerana kamu berada dalam tulang sulbi mereka. Kita ni duduk di alam zuriat, duduk di tulang sulbi bagi Nabi Nuh, bagi anak-anak Nabi Nuh belakang. Jadi sebab tu Tuhan kata aku tangguh kamu, aku selamatkan kamu daripada banjir besar. Memanglah walaupun pada zahir nampak selamat Nabi Nuh dan juga anak-anak dia, orang kampung dia, tapi dalam masa yang sama Tuhan selamat kita lah. Sebab kalau mati semua sekali tak ada juga kita ni. Tu dia. Fil jariyah. Okey, hamalnakum fil jariyah, kami tanggung, kami bawa kamu ni, kami selamat kamu fil jariyah ayat safinati allati amilha Nuhun. Iaitu dalam kapal, dalam perahu, dalam kapal yang telah membuat akan dia, akan safinah tadi oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh ni apabila Tuhan kata kepada Nabi Nuh, "Hai Nuh, buat kapal ya." Dia pun kapal nama kapal. Engkau tak ada tak? Tak reti Nabi Nuh pun tak reti. Dia manusia ni dia boleh buat benda-benda orang buat dah. Umuh. Terang umuh orang tak buat lagi, kita nak buat ai, tak tahu apa nama umuh. Ya tukar-tukar sedap duk buat. Kadang-kadang tukar mahir kan, dia pakai korang atas tanah gitu je betul tak? Gerung-gerung. Tuan rumah tu tulis gini, muka buat rumah kapung kan, dua betul sendiri, dua pelan sendiri dah. Mari tukar rumah dia tengok, dia kata tak lagi tu. Dia pun ambil
ambil lidi, ambil kayu so je korang atas tanah. Kok ni molek tu orang oh jolo juga. Dah mahir dia. Kenapa? Kerana dia buat sama. Nabi Nuh ni tu yang kata buat kapal, dia mau bunyi nama kapal, gapo dia kapal. Nah, jadi tu yang kata buatlah wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina. Yang Ibn wahai Nuh membuatlah kapal tadi bi a'yunina, dengan kami perhati kamu, dengan pertolongan kami wa wahyina, dan kami wahyukan cara-cara buat kapal. Nah, wa najah huwa wa man kana ma'ahu fiha wa ghariqal baquna, dan selamatlah ia Nabi Nuh dan mereka yang berada bersama dengan Nabi Nuh fiha fil jariyati, dan tenggelamlah hak baki daripada tu. Linaj'alaha lakum tazkiratan wa ta'ayyaha udhunu wa'iyah. Tujuannya supaya apa? Linaj'alaha ay hadhil fi'lata, supaya kami jadikan dia apa? Artinya perbuatan ini. Gapo perbuatan ini? Wahia inja'ul mu'minina wa ihlakul kafirina. Perbuatan tadi iaitu menyelamatkan akal orang mukmin dan membinasa akal orang kafir itu, kami jadikan dia lakum bagi kamu tazkiratan izatan, sebagai pengajaran. Izatan sebagai pengajaran, nasihat dan juga pengajaran. Wa ta'iyaha ay wali tahfazha. Wa macam mana dah? Wa jangan mati dia punya lam tu. Lam mukai, bukan lamul amri nah. Wa ta'iyaha. Nah, wa ta'iyaha ay walitahfazha. Beza tu kalau kita baca wal tahfazha, jadi lamul amri mati. Nah, wal tahfazha, kalau kita baca wal tahfazha mati huruf za tu. Tapi sini lam tu bukan lamul amri, dia panggil lam mukai. Lam mukai memberi makna ta'lid. Dia nasabkan tahfazha fi'il mudhari' itu dengan an muqaddarah selepas daripada dia. Walitahfazha, dan supaya hafal akan dia akan tazkirah tadi. Supaya hafal, supaya ingat, supaya dengar. Uzunu wa'iyah, oleh telinga wa'iyah. Telinga wa'iyah apa makna? Ai hafizatul lima tasma'u, telinga yang menghafal, yang mendengar, yang mengingat, yang mengingati bagi barang yang mendengarlah ia telinga tadi. Fa iza nufikha fi suri nafqatun wahidah, maka apabila ditiup pada sunah, sunah sangkala itulah nafqatun wahidah, akan satu tiupan, lil fasli bainal khalaiqi. Lil fasli ay lil ba'si. Lil fasli dengan mana? Lil ba'si, liyaumil fasli bainal khalaiqi. Atau mana lil fasli dah? Lil fasli dengan mana? Lil ba'si liyaumil fasli bainal khalaiqi. Tujuan apa nafqatun wahidah tadi? Tujuannya untuk dibangkit. Untuk dibangkit. Tujuan apa bangkit? Untuk diselesaikan. Untuk diselesaikan hukuman lah di antara makhluk-makhluk. Jadi tiupan ni tiupan yang membangkitkan manusia. Tiupan ni satu tiupan hok kali pertama, kali kedua. Dia kata wahiyya tsaniyatu ay wahiyya an-nafkhatu as-saniyah, iaitu tiupan yang kedua. Kalau tiupan yang pertama mati segala makhluk. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Wa humilatil ardu ay wa rufi'atil ardu. Rufi'at dalam kitab tu lah ke mana? Rufi'at ke apa? Rufi'at dah. Okey. Wa humilatil ardu dengan mana? Wa rufi'atil ardu, dan diangkat akan bumi, wal jibalu bukit-bukit, fadukkata ai dukkata. Dukkata dengan mana? Dukkata dipelagalah, diketuk. Bumi dengan bukit akak
Boleh jadi kita kata lepas tu diasing di antara bumi dengan bukit tadi, diasing, lepas tu dukkata, dipelaga dua-dua, diketuk dua-dua. Dakatan wahidah, akan sebagai sekali ketuk, sekali pelaga aja. Nah, fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, maka hari itu berlakulah kiamat. Ay qamatil qiyamatu. Qamatil qiyamatu. Bila tu? Apa dianya? Ketika mana itulah? Ketika mana yauma idzin tu, yauma idz nufikha fis suri wa humilatil ardu tu. Nah, pada hari itu, pada hari ditiupnya sunat dan juga diangkat bukit tadi, maka hari itu berlaku kiamat. Berlaku kiamat. Apa makna berlaku kiamat? Artinya berterusan berlaku kiamat. Sebab berlaku kiamat dengan belum daripada tu lagi, terkira lah. Nah, baik. Wa syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah, dan retaklah langit, maka ia langit pada hari itu, pada hari kiamat tu, pada yauma idz waqa'atil waqi'ah tadi, wahiyah dengan makna dha'ifatun, dengan makna lemah, tak kukuh lah. La ni langit tu kukuh. Wal malaku ala arja'iha, wal malaku ya'nil malaikata. Nak kata malak tu walaupun isim mufrad, tapi dikandaki dengan jamak dah. Okey, artinya malaikat-malaikat ala arja'iha ay jawanibis samai, duduk di keliling, di tepi-tepi, di keliling langit. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan menanggung akan aras Tuhan kamu, fawqahum, di atas mereka, ay al malaikatil madhkurina. Dah menanggung aras Tuhan kamu di atas malaikat ramai tadi, yauma izin, pada hari kiamat, samaniyatun minal malaikati, oleh samaniyah tu jadi fa'il kepada kata wa yahmilu, oleh 8 dari kalangan malaikat. Dia panggil hamalatul arsy. Disebut dalam hadis sahih sekarang ni hamalatul arsy ada 4. Jadi oleh kerana berlaku kiamat, bergegar kuat aras tu, maka malaikat hok 4 ni tak urut nak junjung, nak pikul arah tadi, maka ditambah, digatal lagi, kita kata 4 lagi jadi 8. Jadi 8 malaikat ni duduk mana? Duduk di atas daripada malaikat ramai-ramai tadi, duduk keliling langit tadi. Au min sufufihim. Ni ada 2 tafsir. Apa maksud tu? Nah, maksud dia kata lapar tu, lapar tu tafsir yang pertama 8 malaikat. Tafsir yang kedua dia kata bukan 8 malaikat, tapi 8 sah. Mana ramailah. Nah, tafsir yang pertama 8 malaikat. Tafsir yang kedua dia kata 8 tu min sufufihim, daripada sah-sah malaikat, 8 sah. Boleh jadi ramai lagi. Tapi lebih masyhur tafsir yang pertama yang mengatakan 8 tu ialah 8 malaikat. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, pada hari kiamat, yauma idz waqa'atil waqi'ah, kamu akan dibentangkan bagi hisab amalan. Akan dibentang untuk hisab amalan. La takfa minkum khafiyah, yang tidak tersembunyilah. Boleh baca 2 dah, bitta'i wal ya'i, la takfa, la yakfa, minkum, daripada kamu tidak tersembunyi, khafiyatun, barang yang tersembunyi. Kalau benda-benda tersembunyi di atas dunia, terutama i'tiqad dalam hati, niat dalam hati ni, di akhirat tu benda tersembunyi pun tidak lagi tersembunyi di akhirat. Dia kata apa benda yang tersembunyi itu? Minas sarairi, daripada rahsia-rahsia dalam hati. Dalam ayat yang lain Tuhan sebut wa hussila ma fis sudur, akan dinyatakan, akan keluarkan barang yang ada dalam dada manusia. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka adapun mereka yang diberikan dia akan kitabnya dengan tangan kanannya, terima dengan tangan kanan. Fayaqulu, maka berkatalah ia man tadi, khitaban li jama'atihi, dia kata tu khitab,
dia tuju perkataan dia kepada kumpulan dia lah, kumpulan orang-orang yang terima surat amalan dengan tangan kanan. Nah, lima apa dia ni, lima surra bihi, bukan lima dia, lamma surra bihi, bila mana rasa gembiralah dengan dia. Bila mana rasa gembiralah dengan dia, dengan apa dia, dengan ma tadi lah. Dah, lamma surra boleh juga, lima pun boleh juga. Dah, bagi barang yang, tapi molek lama lah, dia jadi zarah kepada fayaqulu, berkata tu bila lamma surra, bila mana surra gembiralah ia man tadi bihi, tidak bima, lamma tak baca lamma, bihi bigabah, bil kitab tadi lah. Kalau kita baca lima boleh lah, lima surra man bihi bima. Tapi lamma, kalau baca lamma surra man bihi bil kitab, rujuk pada kitab lah. Ha umuqra'u kitabiyah, ha dengan ha umu dengan mana khuzu, ambillah kamu. Dia kata kepada sama-sama dia lah, orang-orang yang terima surat amalan yang tengah, dia kata ambillah kamu semua surat amalan saya, iqra'u kitabiyah, bacalah kitabku. Itu dia, bacalah kitabku. Dia kata tanaza'a fihi ha umu wa qra'u, berlaku tanazuk situ, berlaku berebut, dia panggil berebut ma'mul. Dah, berebut ke apa? Berebut ma'mul kitabiah tu, tanaza'a fihi fi kitabiah, pada perkataan kitabiah tu dia ma'mul tu, ya maf'ulun bih. Berebut bagi apa? Bagi ha umum dan juga iqra'u, sebab sa maf'ul, dua fi'il tu. Ha umum dengan mana ambil, iqra'u dengan mana baca. Apa dia? Kitab ni. Satu dia panggil tanazuk, ada dua amil, satu ma'mul. Mana amilnya fi'il tu lah. Nah, fi'il tu ha umum dengan iqra'u, dua tu dia panggil amil fi'il. Lepas tu dua-dua tu fi'il muta'addi, maka nak pada maf'ul bih. Mana maf'ul bih? Kita biasa maf'ul bih. Sebab tu dia panggil berebut, dia panggil tanazuk. Dalam bab, dalam pengajian ilmu nahwu ada satu bab dia panggil babut tanazuk dah. Bab berebut di antara dua amil akan satu ma'mul. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya aku zan di sini dengan mana tayaqqantu, dengan mana aku yakin, anni bahwasanya aku mulaqin hisabiyah, akan menemui, akan hisab amalku ni. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka ia man tadi berada dalam kehidupan radiyah ay mardiyatin. Tu nak ayat kata itlaq isi fa'il dikanaki isi maf'ulun bih, dikanaki isi maf'ul. Okey, radiyah tu isi fa'il tapi dikanaki isi maf'ul dengan mana mardiyah. Jadi maka ia man tadi berada dalam kehidupan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tu fi jannatin 'aliyah, bada kepada kata fi 'isyatir radiyah, badanya fi jannatin 'aliyah, iaitu berada dalam syurga yang tinggi. Qutufuha daniyah, walaupun syurga tinggi tapi qutufuha ay thimaruha, buah-buahnya daniyatun ay qaribatun, dekat. Syurga tinggi-tinggi tapi buah dekat je. Yatanawaluhal qa'imu wal qa'idu wal muttaji'u, yang mana boleh mencapai akan dia, akan daniyah ataupun qutubuha tadi. Yatanawaluha yatanawalul qutub, buah-buah tadi boleh dicapai oleh orang berdiri, orang duduk dan juga orang menyengit. Fayuqalu lahum, maka dikatakan bagi mereka. Fayuqalu lahum, siapa kata tu? Boleh jadi Allah, boleh jadi malaikat, penjaga syurga. Jadi oleh kerana lagu tu maka pakai dihazah lalu dah, pakai bina majhul lalu. Bab boleh ihtimal yang berkata kepada ahli syurga di sini kulu washrabu ni, boleh ihtimal Allah Taala, boleh ihtimal malaikat jaga syurga. Apa tu? Maka dihazah bina majhul ni. Maka dikatakan bagi mereka, bagi man tadi, orang terima amalan dengan surat apa,
surah amalan dengan tangan kanan tadi, dikatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makan olehmu dan minum olehmu. Hak ni dia panggil amru imtinan, bukan amru taklif. Dia tak ada taklif dalam syurga ni. Kulu ke fi amah tu fi'lul amri, makan. Ada kau Tuhan perintah minum, ada kau Tuhan perintah tidak perintah kan. Dia panggil amru imtinan, bukan amru taklif. Sebab dalam syurga dia tak ada taklif dah. Atas dunia tak apa, laqimus salat wa atuz zakat tu dia panggil amru taklif. Dalam syurga dia ada amrul imtinan. Walaupun apa suruh sebenarnya apa dia ni persilakan mendapat nikmat. Okey. Dia jadi seronok pula situ. Disuruh oleh malaikat suruh makan buah. Seronoklah. Kalau atas dunia ni Tuhan suruh buat dia tak seronok mana. Sebab kenapa? Amrul taklif. Dalam syurga bukan amrul taklif tapi amru al-imtinan. Halun, makan olehmu dan juga minum olehmu sila, maknanya hani'an. Halun jadi hal, ai mutahanniina, mana sahibul hal dia nya wa dhamma jamu kulu dan juga washrabu. Okey, dalam keadaan kamu ni diucap tahniah ataupun kamu ucap tahniah sesama kamulah, bima aslabtum fil ayyamil khaliyah ay al madiyati fid dunya. Boleh makan minum dengan selesa, dengan seronoknya, dengan sebab amalan yang kamu telah buat dulu pada hari-hari yang telah berlalu dulu di atas dunia, pada dunia. Mana sebagai balasan lah, sebagai balasan kepada tu mana amalan-amalan lah. Bima aslabtum, dengan sebab barang, artinya amalan-amalan yang kamu telah mendahulukan dulu pada hari-hari yang lampau di atas dunia dulu. Baik. Kata setengah ulama, di antaranya al-Imam Al-Mujahid, dia apa dia ni? Dia khusus. Kata Imam Mujahid, dia kata ayat ni menjadi kelebihan kepada orang suka puasa sunat. Dia kata gitu. Imam Mujahid. Ulama lain dia tafsir gitu, dia kata boleh makan minum mewah dalam syurga ni. Kenapa? Kerana sebab amalan-amalan hak buat dulu lah, penat lelah amalan dulu. Imam Mujahid dia kata sebenarnya ayat ni secara umum memang tuju kepada semua ahli syurga lah. Secara khusus dia tuju kepada orang hak rajin puasa sunat, terutama puasa fardu dan juga puasa sunat. Jadi apabila puasa fardu ataupun sunat, maka lapar, maka dagang. Jadi maknanya di dalam syurga ni hak muda puasa lapar dahaga dulu di atas dunia, inilah balasannya. Boleh makan, boleh minum dengan selesanya di dalam syurga. Tu katanya al-Imam Mujahid. Kemudian wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Tu kait tadi orang surat apa, terima surat amalan dengan tangan kanan. Ni terima surat amalan dengan tangan kiri. Amo rasa berhenti setakat tu dulu. Kita kira bagi dua. Nanti pertemuan yang akan datang tu kita sambung situ pula. Saya habis surah.